Selamat petang, saya Saran anak lelaki Kubida Sami daripada Kumpulan Kemahiran Komunikasi 13. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pengenalan kumpulan kami, iaitu Parameswara. Parameswara adalah seorang raja termasik keturunan dari kerajaan Sriwijaya yang mendirikan kerajaan Melaka pada tahun 1402. Parameswara juga dikenali sebagai Iskandar Shah setelah memeluk Islam, walaupun sekarang ada sejarawan yang mempertikaikan kesahihan pernyataan ini. Ketika menikahi Puteri Ratna, Sultan Makdum Aladdin Malik Muhammad Amin Shah kedua, Raja Perlak telah memeluk Islam pada tahun 1414. Parameswara telah melarikan diri ke Muar untuk mendirikan penempatan baru. Di Muar, Parameswara dikatakan berniat untuk mendirikan sebuah negara baru, sama ada di Biawak Busuk atau di Kotak Buruk. Namun setelah mendapati Muar tidak sesuai, Parameswara membatalkan hasratnya dan meneruskan perjalanannya ke utara. Di tengah perjalanannya, Parameswara berhenti di Sening Ujung, nama lama Sungai Ujung, sebelum sampai di sebuah perkampungan nelayan di muara Sungai Bertam, nama lama Sungai Melaka. Di sini dia mendirikan ibu kota baru untuk negeri itu dan menamakannya, dibantu oleh saudaranya pengarang Malik Abdul Aziz Shah yang dikatakan oleh Ariste Maris sebagai orang yang memeluk Raja Melaka dan menjadi seorang Islam. Ketika Raja memilih Islam, seluruh rakyat Melaka juga memeluk Islam. Bermula pada tahun 1414 Masih, Melaka menjadi sebuah negara Islam. Kedudukan politiknya menjadi kuat dengan hubungan antara Istana Melaka dan Istana Perlak. Melaka kemudian menjadi salah satu pelabuhan perdagangan terpenting di Asia Tenggara, di mana kapal dagang dari pelbagai negara berkumpul. Di samping itu, Melaka menjadi pusat pergerakan dakwah Islam, bukan sahaja untuk tanah Melayu tetapi juga seluruh kumpulan Pulau Melayu. Pengiktirafan Armada Laksamana Cheng Ho menentang Melaka semakin menguntungkan Melaka. Cheng Ho atau Zheng He adalah seorang Muslim. Nama asal Cheng Ho adalah Mahima, bermaksud Mahmud. Pada masa itu, China diperintah oleh Maharaja Yongle. Kekuasaan permukaan Kesultanan Melaka pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, iaitu pada tahun 1446 sehingga 1459. Serangan tentera Siam, negara ini tenang dan kedudukan politiknya stabil. Itu saja pengenalan daripada kumpulan saya. Terima kasih. Sejahtera, saya Gopi Kambalda, Diploma Enforcement Management kumpulan yang ke-13. Hari ini saya ingin menerangkan tentang Biodata Parameswara. Parameswara merupakan seorang yang berketurunan Raja Salinda dan beliau juga berasal daripada Palembang. Parameswara juga dikenali sebagai Sultan Iskandar Shah dalam Salatun Salatin. Beliau pada mulanya merupakan penganut Hindu dan selepas menikahi seorang puteri Raja Jawa Timur, beliau memeluk Islam. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang sifat dan personaliti Parameswara. Yang pertamanya ialah sifat gigih dan rajin berusaha bagi mencapai cita-cita. Keduanya, ketelitian dalam membuat keputusan. Ketiga, bercita-cita tinggi dan berpandangan jauh. Tiga ciri ini membawa Parameswara berjaya mengubah sebuah perkampungan kecil kepada pelabuhan yang strategik. Itu contohnya sebagai Melaka. Itu saja dari saya. Selamat petang, nama saya Devon, anak lelaki Raja Segren. Saya dari grup 13 Kemahiran Komunikasi. Sekarang saya ingin membentangkan tentang pencapaian tokoh Parameswara. Pertama sekali, sistem peraturan yang teratur. Parameswara telah membentuk sistem pentadbiran yang teratur. Terdapat pelbagai jawatan diwujudkan untuk membantu baginda dalam hal pemerintahan dan pentadbiran negeri Melaka. Antara jawatan yang diwujudkan ialah pembesar yang bertanggungjawab dalam hal ehwal Belairung Seri, 40 orang bentara untuk menjalankan perintah raja, dan biduanda kecil untuk membawa alat-alat ke pasaran. Sebagai contoh, biduanda juga dikenali sebagai budak kundang, budak raja dan juak-juak. Seterusnya, hubungan diplomatik.
Menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain seperti China, justru China juga pengiktiraf kedaulatan Melaka dan Parameswara sebagai Sultan dengan menghantar Laksamana Yinching dan juga Cheng Ho untuk melawat ke negeri Melaka. Kerajaan China juga menyumbang bayaran kuning, stamp dan salinan pakaian sebagai tanda pengiktirafan Melaka sebagai perintah yang berdaulat. Melaka menjadi kawasan perlindungan China. Hubungan ini menyelamatkan Melaka dari ancaman Siam. Selain itu juga ikatan konsep daulat. Pada masa itu, penduduk Melaka terdiri daripada kaum Melayu, orang laut dan orang asli. Selain itu, kemajuan Melaka pada masa itu turut dipengaruhi sikap masyarakatnya yang setia kepada pemerintah, bersedia untuk berkorban demi negara, tercinta dan menghargai jasa pemimpin. Akhir sekali, kegiatan perdagangan. Parameswara berusaha gigih membangunkan Melaka melalui kegiatan perdagang. Hal ini disebabkan pelabuhan Melaka telah dimajukan dengan menyediakan pelbagai kemudahan untuk menggalakkan pedagang-pedagang asing singgah di Melaka dan untuk berniaga di Melaka. Antara kemudahan yang terdapat di Labuan Melaka ialah tempat membaiki kapal, bekalan air bersih dan makanan, tenaga kerja dan juga tempat penginapan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, saya dari kumpulan 13 Kamera Komunikasi. Hari ini saya ingin menyampaikan sumbangan tokoh Sultan Parameswara. Sultan Parameswara pengasas Kesultanan Melayu Melaka pada sekitar 1400 ialah Parameswara setelah jatuhnya Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Pemerintah Majapahit telah mengambil wilayah Sriwijaya termasuk Palembang. Penguasaan ini ditentang oleh Raja Palembang dan puteranya Parameswara. Untuk mengambil kedaulatan bangsa dan negara, Parameswara telah berusaha membebaskan Palembang dari Majapahit tapi tidak berjaya. Selain itu, Sultan Parameswara menjaminkan hubungan diplomatik dengan negara China. Dengan menjalin hubungan dengan pemerintah Ming di China, Melaka mendapat perlindungan dari serangan Siam dan Majapahit serta menjadi pelindung China. Ini mendorong pengembangan Melaka sebagai persinggahan perdagangan utama di sepanjang laluan perdagangan antara China dan India, Timur Tengah, Afrika dan Eropah. Akhir sekali, Sultan Parameswara memajukan Melaka dari sebuah perkampungan nelayan sehinggalah menjadi pusat perdagangan. Orang-orang laut diupah untuk menjaga keselamatan Melaka. Hal ini disebabkan oleh orang laut iaitu nelayan mahir dalam seni mempertahankan diri dan gagah berani. Bukan itu saja, nelayan tersebut juga menguasai selik beluk di sekitar Laut Selat Melaka dan menjaga keamanan dan keselamatan negeri Melaka. Justru mereka membantu membawa barang dan membekalkan hasil laut tersebut dengan bersikap taat dan setia. Maka mereka membantu menyediakan kemudahan pelabuhan untuk perdagangan seperti kemudahan membaiki kapal, kemudahan gudang bagi menyimpan barang-barang dagangan dan tempat tinggal untuk perdagangan serta bekalan air dan makanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak terangkan dekat korang tentang nilai yang dapat dipelajari daripada tokoh Parameswara. Antaranya, kawasan yang strategik dipilih oleh Parameswara untuk membina Melaka. Ianya berhubung antara China ke India dan Timur, menyebabkan ianya menjadi pusat perdagangan yang besar. Nilai yang seterusnya adalah berfikiran jauh. Sebagai contoh, Parameswara melarikan diri daripada peperangan. Ianya bukan menunjukkan bahawa Parameswara adalah orang yang pengecut, tetapi ianya menunjukkan seorang anak raja ingin meneruskan generasinya. Nilai yang selanjutnya dapat kita pelajari daripada tokoh Parameswara adalah sentiasa mengembara untuk mencari pengalaman dan pengetahuan. Contohnya ketika beliau sedang mengembara di dalam hutan dan singgah di sebuah sungai yang bernama Bertam. Di sana baginda melihat seekor kancil telah menendang anjing buruannya sehingga jatuh ke dalam sungai. Serta-merta baginda telah menamakan tempat tersebut sebagai Melaka. Nama tersebut sempena daripada nama pokok yang baginda berteduh. Kesimpulannya, salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Parameswara kepada seluruh umat manusia adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang berwibawa, dengan pandai memilih kawasan untuk dibina dengan pemikiran yang jauh.
Dari segi kedudukan kawasan tersebut, Parameswara dapat membangunkan kawasan Melaka. Dengan itu juga kawasan tersebut menjadi kawasan perdagangan yang besar dan menjadi tempat untuk bertukar barang. Oleh itu, negara tersebut akan sentiasa menjadi tarikan daripada negeri-negeri lain.